Macam-macam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fi darain amin. Baik, kita bincang sebelum ni tentang tayamum. Tayamum ni ganti kepada wuduk. So kalau kita tak boleh berwuduk kerana tak ada air ataupun ada air tapi tak boleh guna. Contoh kita sakit, luka kita tak boleh kena basah, ataupun ada air tapi sedikit yang kita allocate untuk minum dan bukan untuk berwuduk. Itu kita ganti dengan tayamum. Baik. Syarat tayamum. Kita masuk kepada syarat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kalau buku Ustaz 112. Kalau buku yang baru tu tak tahu berapa, Ustaz berapa Farouk? 108. Buku baru 108. Syarat tayamum. Baik. Pertama sekali, bila kita nak tayamum, kita dah tahu kita tak ada air ataupun kita ada air tapi tak boleh guna air kerana luka dan sebagainya. Macam mana kita nak bertayamum? Pertama, tunggu masuk waktu dulu. Kita nak sembahyang Zuhur, tunggu azan Zuhur dulu baru kita tayamum. Tak sama seperti wuduk ya. Wuduk mungkin kita boleh wuduk awal, kemudian azan, baru kita pergi masjid. Tapi tayamum tak boleh. Tayamum kena azan dulu, baru kita tayamum, kemudian solat. Sebab Ustaz nak tanya Ustaz. apa dia? Boleh tanya Ustaz? Sebelum saya terlepas dan terlupa. Tadi saya kata untuk tayamum ni untuk dia masuk waktu kan? Tunggu masuk waktu Zuhur, kalau subuh lah kan? Kalau asar, tunggu waktu masuk kan? Kalau nak solat sunat Ustaz, macam mana? Tunggu masuk waktu apa? Okey Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Satu tayamum sah untuk satu solat fardu dan beberapa sunat. Satu tayamum untuk satu solat fardu je. Contoh kita tayamum untuk Zuhur. Kan? So tunggu waktu Zuhur baru kita tayamum untuk Zuhur. Selepas Zuhur kita nak sembahyang sunat, tak jadi masalah, tak perlu nak tayamum. Tetapi bila masuk waktu asar, walaupun kita tak kentut, walaupun kita rasa kita tak buat perkara yang membatalkan wuduk, tapi bila asar, kena tayamum lagi. Maksudnya, satu tayamum untuk satu solat fardu dan boleh beberapa sunat. So, tak kisahlah kalau dia nak tayamum untuk solat duha, tayamum je lah. Yang ini kita cerita tunggu masuk waktu adalah waktu fardu. Fardu. Baik, yang kedua, mencari air selepas masuk waktu. Dah masuk waktu, jangan terus tayamum. Kena ada usaha untuk cari air. Usaha yang sekadarnya. Tetapi kalau dia dah pasti, memang tak ada air. Carilah kok mana pun, memang dah tahu. Berita beritahu, air dicatu 3 hari. Dia dah tahu, memang tak ada. So tak perlulah. Tapi kalau dia rasa mungkin boleh ada sumber air, dia kena cari. Maksudnya apa? Kalau tak cari, tak sah tayamum dia. Yang ketiga, iaitu tanah. Okey, dalam mazhab Syafi'i, tayamum mesti guna tanah. Kalau kita tepuk pada pasir, contoh pasir pantai, itu bukan tanah, itu pasir. Kalau kita tepuk dekat batu-batu kerikil, itu batu, bukan tanah. So tak sah. So dalam mazhab Syafi'i mesti tanah. So tanah ataupun debu tanah. Bukannya habuk
Bukan habuk. Atas meja kita kat tingkap tu itu habuk. Itu hama. So, tapi saya ada dengar Ustaz, kita tepuk-tepuk je kat dinding. Boleh. Mana boleh? Melainkan kalau dinding tu macam dinding pagar luar rumah kita, yang mana tepi tu ada tanah merah, kereta lalu semua apa, merah semua dinding tu. Sebab apa? Tanah merah tadi. Nak tepuk kat dinding tu boleh. Sebab yang melekat tu, kenapa merah? Sebab tanah merah yang terbang, debu tanah merah yang melekat. Bukan yang dalam rumah kita tu. So Ustaz pernah dengar lah, ada orang ajar kan, kita nak sembahyang kat dalam bas, tak ada wuduk, kita tepuk-tepuk je kerusi tu. Tanda tu, tepuk-tepuk kerusi. Siapa ajar tak tahu, siapa ajar. Mazhab apa? Mazhab dia. So mesti guna tanah. Mazhab Syafi'i mesti guna tanah. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Najis pada badan lah. Pada badan. Kalau kita ada, kita baru buang air ke dan sebagainya, kena istinjak lah dulu. Kena istinjak. Dan pada masa yang sama, najis dekat tanah tu, kalau ada najis, takkanlah kita nak tepuk kat situ. Dan yang kelima, berijtihad, menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Maksudnya, kita tayamum untuk apa? Kita tayamum untuk solat. Salah satu daripada syarat sah solat adalah mengetahui kiblat. Selain daripada mengetahui waktu solat. So kita kena berijtihad waktu solat dan juga arah kiblat. So sebelum nak tayamum, benda-benda tu clear. Pertama nak tayamum, kita berijtihad, ni dah masuk waktu ke belum? Oh, kalau Zuhur tu selepas matahari gelincir, jam pun tak ada. Jadi dia pun pacak tiang, oh ada bayang. Bila ada bayang, maksudnya matahari dah gelincir. Itu ijtihad. Sekarang tayamum. Macam tu juga nak tentukan arah kiblat. So dia usahalah. Kalau kat Malaysia, arah kiblat dia matahari terbenam. Arah matahari terbenam, sebab kita ni Asia Tenggara. Janganlah kamu pergi ke Kanada, jalan-jalan pergi New Zealand, oh kita tengok matahari terbenam. New Zealand bukannya Asia Tenggara. So arahnya lain. Kan? So kita kena berijtihad lah untuk menentukan arah kiblat. So benda-benda tu. Ada 5 syarat. Baik. Cuma sikit Ustaz nak tambah. Dalam mazhab Hanafi, ni kamu nota kaki je lah, kadar ilmu. Dalam mazhab Hanafi, boleh bertayamum dengan apa sahaja di permukaan bumi. Boleh bertayamum dengan apa sahaja di permukaan bumi yang suci, seperti pasir, batu dan seumpamanya. Okey, apa maksud Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i, Ustaz kata tadi, pasir tak boleh, batu tak boleh. Mazhab Hanafi dia boleh. Sebab dalil fatayammamu sa'idan tayyiba. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Ayat Quran tu, mazhab Hanafi faham perkataan sa'id dan tayyibah. Sa'id ni maksudnya permukaan. Sa'id maksudnya permukaan. Permukaan apa? Permukaan bumi. So batu ke pasir ke, itu permukaan bumi lah. Kan? Tayyibah, yang suci, yang suci. Sa'id dan tayyibah. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum. Okey. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia tak terima tayamum dengan pasir, dengan batu ni.
Sebab dalam hadis dia sebut iaitu tanah. Cuba tengok muka surat sebelumnya, hadis muka surat sebelumnya. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha, dan dijadikan tanah itu bagi kami tuhuran. Kan hadis sebelumnya, betul tak? Baik, perkataan turbatuna. Apa maksud turbatuna? Tanah. So, bagi mazhab Syafi'i, hadis itu menjelaskan Al-Quran. Al-Quran kata apa saja yang berada di permukaan bumi, apa saja. Takkan semua. Tak, iaitu tanah. Waju'ilat turbatuna. Okey, kembali kepada kenapa Ustaz sebut mazhab Hanafi ni? Kenapa Ustaz sebut mazhab Hanafi ni bagi kita orang pening-pening ni? Kenapa? Baik. Ustaz bagi contoh ya. Kita pegang mazhab Syafi'i. Tapi kita tak taksub mazhab Syafi'i. Kadang-kadang kita susah nak ikut mazhab Syafi'i dalam suatu keadaan. Tak salah kalau kita ada ilmu, kita nak taklid, tukar kepada pendapat mazhab lain. Ustaz bagi contoh, kalau satu orang tu dia luka, bukan jatuh racing lah, tapi orang langgar. Dan kalau jatuh racing, padan muka lah. Habis dia punya lengan dia ni berbirat. Habis lengan dia tu berbirat. Luka besar. Berkuning-kuning, ubat kuning. Sekarang dia nak tayamum, muka dengan tangan. Nak wudu tak boleh. Kalau dia wudu, habis luka-luka tu basah 5 kali sehari. Kalau tak mandi pun, bila nak keringnya? Merah-merah lagi luka-luka ni kan. Jatuh motor, orang langgar. Bukan racing lah. Kalau Im bukan racing kan, Im jatuh motor kerana nak pergi masjid je Im. Okay, so luka. Jadi kalau dia nak wudu, tak boleh. Dia nak tayamum pun sebenarnya, bila kita tepuk tanah, walaupun kita ratakan, kita sapu muka. Kan? Ada tak kesan-kesan tanah? Ada. Sekarang kita tepuk kali kedua, kita nak sapu dekat ni, agak-agak gatal tak? Gatal. Kita tak nak guna air sebab nak biar kering. Tapi kalau kita guna tanah, takut gatal, kuman-kuman pula. Kan? Kuman-kuman pula. Jadinya, sebab tu Ustaz ajar pendapat mazhab Hanafi. Iaitu pendapat mazhab Hanafi, kamu ambil batu sungai. Ambillah 2 biji, contoh 2 biji. Ambil 1 biji pun tak apa, batu sungai. Sebesar segenggam ni, genggam. Batu sungai tu kamu basuh. Bagi bersih. Okey, bila nak tayamum, ikut mazhab Hanafi, kamu pegang batu tu, tak apalah 2 batu. Pegang 2 batu tu, satu pegang satu. Kemudian lepas batu tu, sapu muka. Pegang batu yang sama, sapu tangan. Pegang batu yang sama, sapu tangan. Dalam mazhab Hanafi, tak ada istilah mustakmal. Mustakmal tak ada. Batu yang sama tu, dah tak boleh guna batu yang tu. Itu dah mustakmal, dah digunakan. Tak ada istilah mustakmal. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tepuk dekat tanah tu, kita tak boleh tepuk kat tanah tu. Kita kena tepuk dekat tanah yang lain. Sebab tanah tu dah mustakmal. Macam air. Air yang mustakmal. Okey. So, itulah Ustaz kata. Kalau siapa nak ikut mazhab Syafi'i betul-betul, buatlah. Tapi kalau rasa, Ustaz, agama ni kan mudah. Dah lah tak boleh wuduk. Nak tayamum pun susah, bergatal dan sebagainya. Nak cari tanah satu hal. Maka Ustaz pernah lah ziarah kawan Ustaz dekat hospital. Ustaz bagi batu. Buat apa bagi batu? Untuk kau tayamum lah. Kan?
Untuk kau tayamum lah. Jadi dia ikutlah pegang batu tu bertayamum. Tapi Ustaz kata ini mazhab Hanafi. So taklah kita buat ajaran sesat. Mazhab Syafi'i macam ni, mazhab Hanafi macam ni. Kalau kau nak ikut mazhab Syafi'i, jenuh. Orang nak dia kat atas katil, masa tu dia buat appendix. Jadi tak boleh nak bergerak dan perut. Nak cari tanah mana? Orang nak kena ziarah selalu. Orang banyak kerja, kan? Jadi letak je lah batu kat tepi, senang pegang je batu tu. Nanti nak sembang, pegang je batu tu dan sebagainya. Itu mazhab Hanafi. So tepuk dada tanya iman masing-masing. Siapa yang nak ikut mazhab Syafi'i betul-betul silakan kalau boleh. Kalau ustaz ikut mazhab Syafi'i. Kalau dah tak boleh sangat baru ustaz ikut mazhab Hanafi. Ya? Kalau ustaz ikut mazhab Syafi'i. Selagi boleh kita nak ikut mazhab Syafi'i. Kalau boleh pakai debu lah. Kalau ada orang bantu, kita minta orang bantu. Dah tak boleh sangat, orang dah tak ada dan tak ada, kita pun pergerakan terbatas kerana sakit. Oh, ada ilmu mazhab Hanafi. Buatlah mazhab Hanafi. Ya? Sebab tu saya kata ustaz pegang mazhab Syafi'i, tapi ustaz tak taksub mazhab Syafi'i. Agama ni bukan mazhab Syafi'i semata-mata. Ya? Okey. Rukun tayamum. Rukun. Pertama niat lah. Ada soalan ke? Dengar. Sila. Okey. Basuh tu tak syarat. Kalau dah tak ada air, jumpa batu tu, pegang je lah batu tu. Itu Ustaz cerita kalau dia tayamum bukan sebab tak ada air. Dia tayamum sebab luka, keuzuran. Jadi nak elakkan daripada debu-debu tanah yang mungkin ada kuman kena pada dia punya luka dan sebagainya, bersihkanlah batu tu. Itu maksud Ustaz. Ya? Okey. Rukun tayamum. Pertama niat. Apa-apa pun niat. Dalam mazhab Syafi'i semua niat. Tak ada niat tak sah. Tak ada niat tak dikira. Mandi sunat Jumaat tak niat tak dapat pahala. Mandi biasa je. So niat. Baik. Pertama niat. Tempatnya dalam hati. Sebagaimana yang anda ketahui. Oleh itu hendaklah berniat di dalam hatinya melakukan tayamum. Dan sahaja aku tayamum untuk mengharuskan solat. Itu dia punya niat. Sahaja aku tayamum untuk mengharuskan solat. Salin. Itu niat tayamum ya. Perkataan mengharuskan solat tu penting. Sahaja aku tayamum untuk mengharuskan solat. Tak semesti batu sungai, Ikmal. Tak semesti batu sungai. Ustaz cakap batu sungai tu sebab batu sungai ni biasanya bersih. Dan pada masa yang sama, bukan batu yang dicat-cat. Batu bata tu asalnya adalah tanah. Itu kalau batu bata yang merah ya. Tapi kalau batu bata yang putih tu, itu asalnya adalah simen. Itu pasir yang dicampur dengan simen. So tak boleh. Batu bata yang putih tu tak boleh sebab dia simen. Simen bukannya semula jadi. Tapi batu bata yang merah tu, itu batu bata tanah. Kan? So dia kembali kepada walaupun mazhab Hanafi, iaitu alam semula jadi. Kalau batu tu dah dicat dan sebagainya tak sah. Batu yang perhiasan yang dicat hitam dan sebagainya, itu tak sah kita tayamum. Iaitu batu yang asli. Batu yang asli.
Okey. Niat tadi, saya dah tak percaya Rahim. Latak kau lah percaya tak percaya. Okey. Niat tadi, sahaja aku tayamum untuk mengharuskan solat. Perkataan untuk mengharuskan solat tu penting. Sebab kita tayamum ni bukan kita wuduk mengangkat hadas. Bila kita wuduk, apa tujuan kita wuduk adalah untuk mengangkat hadas kecil. Untuk mengangkat hadas kecil. Tujuan kita tayamum adalah ganti kepada wuduk. Tetapi tayamum ni sebenarnya tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tayamum ni tidak mengangkat hadas. Maksudnya apa? Sebenarnya kita tayamum ni bukan hadas kita ni terangkat. Hadas kecil kita ni terangkat. Tak. Sebab tu kita kena niat sahaja aku tayamum kerana mengharuskan solat. Sebab apa tayamum? Sebab Nabi buat macam tu, ada hadis. Sebab bagi mazhab Syafi'i, sifat air dengan sifat tanah berbeza. Sifat air menyucikan. Kalau kita ada najis, kita cuci dengan air bersih tak? Bersih. Kalau kita ada najis, kita simbah dengan pasir, dengan tanah. Bersih tak? Tak bersih. Sebab sifat berbeza. Sebab itulah tayamum bukan mengangkat hadas. Tapi oleh kerana Nabi buat bila tak ada tayamum, bila tak ada air bertayamum, sebab tu kita boleh. So sebab tu dalam mazhab Syafi'i, tayamum ni bukan mengangkat hadas, tetapi badalan, gantian kepada wuduk. Sebab tu kena niat sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Untuk mengharuskan solat. Okey. Sebab tu dalam tu disunatkan menyebut dengan lidah. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan solat. So, boleh kalau dia dah bertayamum, kalau untuk mengharuskan solat pun boleh, apatah lagi untuk pegang Al-Quran. Solat lebih besar daripada pegang Al-Quran. Kalaulah dengan tayamum tu untuk mengharuskan solat pun boleh, pegang Quran pun boleh. Sebab solat lebih besar. Yang besar pun diharuskan, apatah lagi pegang Quran. Ya, Azrami. So, cuba gariskan dekat buku tu, iaitu sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan solat, mengharuskan sembahyang. So, perkataan mengharuskan sembahyang itu penting dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okey, yang kedua, rukun yang kedua, sapu muka dan kedua tangan. Sapu muka. Kemudian kedua tangan. Kan? So, anggota tayamum ada berapa? Ada dua je. Muka dengan tangan. So, kaki tak payah. Kepala tak payah. Muka dan dua tangan hingga ke siku. Dan dengan dua kali tepuk. Pertama tepuk untuk tangan yang pertama. Tepuk lagi untuk tangan yang kedua. Iaitu meletakkan dua tangan ke atas tanah yang suci, yang mempunyai debu. Kemudian menyapu ke seluruh bahagian muka. Sebab itu meletakkan dua tangan buat kali keduanya ke tanah. Kemudian menyapu dua tangan. Kanan dan kiri. Dan yang ketiga, tertib. Yang ketiga adalah tertib. Ikut urutan. Mula sapu muka, kemudian sapu tangan. Sebab tu dalam wuduk pun ada tertib kan. Ustaz dah ajar kan sebelum ni. Iaitu bab dalam balutan. Kalau tangan kanan dia berbalut, dia kena wuduk muka. Sampai dekat tangan, dia kena basuh mana yang boleh. Kemudian sapu atas balutan. Kemudian dia kena tayamum. Dia lap, dia tayamum. Kemudian sapu kan, baru dia sambung basuh tangan kiri. Kemudian sapu kepala, telinga dan sebagainya. So tertib. Dalam mazhab Syafi'i kena tertib. Wajib tertib. Apa maksud tertib? Ikut urutan. Baik, sunat-sunat tayamum. Semua perkara yang disunatkan ketika wuduk.
macam wuduk, baca bismillah, mulakan dengan kanan, mualat berturut-turut, selepas sapu muka, sapu tangan, taklah selepas sapu muka pergi minum kejap, berturut-turut. Yang kedua, membuka dan menceraikan jari-jari tangan. Buka sikit tangan. Buka sikit. Buka tangan ni. Tekan, akan sapu. Tekan. Bukannya genggam. Buka tangan. Yang ketiga, menipiskan atau mengurangkan ketebalan tanah. Nipiskan. Dah tekap, kita buat macam ni. Kita buat macam ni untuk nipiskan supaya jatuh lah. Janganlah buat macam ni. Kalau kita buat macam ni, ini dah kira mustakmal. Dah. So kita buat macam ni. Untuk menipiskan. Bertayamum selepas masuk waktu. Orang yang telah cukup sebab bertayamum tidak boleh melakukan untuk menunaikan solat fardu kecuali setelah masuk waktu. Ini syaratnya. Syarat tayamum kena masuk waktu dulu baru tayamum. Termasuklah soalan yang hari Selasa yang siapa tanya itu untuk orang tua yang uzur pakai pampers, nak tayamumkan dia, tunggu masuk waktu azan baru wudukkan dia. Ataupun tayamumkan dia setelah masuk waktu. Baik. Kemudian tayamum untuk setiap kali solat fardu. Satu tayamum hanya untuk satu solat fardu saja. Zuhur je, asar je, maghrib saja. Ia boleh digunakan untuk sebanyak mana sembahyang sunat yang dikehendaki, termasuklah solat jenazah. Okey, selepas sembahyang zuhur tu, dah azan zuhur, kita pun tayamum, kita sembahyang zuhur. Selepas sembahyang zuhur tu, nak sembahyang sunat boleh, nak sembahyang taubat boleh, nak sembahyang hajat boleh, tak kisah, tak ada masalah. Tak perlu nak tayamum lagi. Tapi bila masuk asar, kena tayamum lagi. Termasuklah solat jenazah pun tak jadi masalah, boleh. Baik, tayamum adalah ganti kepada mandi wajib. Begitu juga, tayamum adalah ganti kepada wuduk, tayamum juga adalah ganti kepada mandi wajib. Baik, sebab tu perkataan ganti. Cuba kamu highlightkan perkataan ganti. Apa maksud perkataan ganti? Maksudnya, bila kata ganti ni, ini mazhab Syafi'i ya, ini mazhab Syafi'i. Tayamum ni menggantikan wuduk. Tayamum ni menggantikan mandi wajib. Tapi dia tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas kecil, tidak mengangkat hadas besar. Sekadar ganti je. Maksudnya dia tak memainkan peranan seperti mengangkat hadas. Tidak bagi mazhab Hanafi. Bagi mazhab Hanafi, tayamum tu dia mengangkat hadas kecil dengan hadas besar. Itu beza mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Sebab tu, kalau dalam masalah balutan kan, dalam masalah balutan, walaupun kita tayamum, kena qada balik solat. Bila sihat. Sebab apa? Sebab tayamum tu sekadar ganti kepada wuduk. Bukan mengangkat hadas. Tapi bagi mazhab Hanafi, dia kata tayamum tu mengangkat hadas lah. Sebab tu bila kamu tayamum, ganti wuduk, kamu tak perlu nak qada solat kamu. Sebab dia mengangkat hadas. So itu beza antara Hanafi dengan Syafi'i. So mazhab kita, mazhab Syafi'i, tayamum dia tak mengangkat hadas. Dia sekadar gantian. Tayamum adalah ganti kepada mandi wajib. Sebabnya Ustaz dah cerita tadi, sifat air dan sebagainya. Apabila cukup sebab tayamum, maka dia merupakan ganti kepada mandi wajib. So kita tak ada air, wuduk pun tak ada air. Dah terbabas dah ni. Jadi macam ni. Sorry, ada call luar. Okay. So, dia macam tu juga mandi, kalau dah tak ada air, kita bertayamum lah. Bertayamum, sebab tayamum tu kita bolehlah buat
seperti orang yang dah selesai daripada hadas besar. Ya? Baik, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Semua perkara yang membatalkan wuduk, membatalkan tayamum. Semua perkara yang membatalkan wuduk, membatalkan tayamum. Yang kedua, ada air. Ada air. Ataupun kita sihat dan boleh guna air. Kita sihat dan boleh guna air. Sebab apa tayamum? Kita tak sihat, tak boleh guna air. Tapi bila dah sihat, kau dah tak boleh tayamum. Kena berwuduk. Itu perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Sekiranya air didapati selepas solat, maka sembahyang sah dan tidak wajib diqada. Begitu juga apabila sembahyang telah dimulakan, ia hendaklah disempurnakan dan hukumnya sah. Walau bagaimanapun ada lebih afdal sekiranya sembahyang dihentikan untuk berwuduk dengan air yang didapati. Tapi lebih afdal, contohlah kamu dah rakaat keempat, tiba-tiba dengar air paip keluar. Kamu yang lebih baik adalah kamu batalkan solat kamu, pergi berwuduk. Iaitu sembahyang dengan wuduk lebih aula daripada sembahyang dengan tayamum. Tapi kalau dah selesai sembahyang, assalamualaikum, baru keluar air, kan, solat kamu tetap sah. Sebab kamu dah selesai sembahyang. Tapi kalau kamu nak ulang balik solat, itu lebih utama. Nak ulang solat kembali, itu lebih utama. Maksudnya kalau tak ulang pun tak apa. Tapi nak beritahu, solat dengan berwuduk lebih utama daripada solat dengan tayamum. Yang ketiga, mampu menggunakan air. Dah sihat balik. Dan yang keempat, murtad. Murtad tak payah cakap lah. Baik, bab solat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan? Ada soalan apa-apa? Baik, da'i yang dirahmati Allah SWT. Hello. Ya, Iqmal. Apa dia, Iqmal? Lari topik sikit boleh? Apa dia? Saya ada kawan office intern lah, budak intern juga. Dia lepas lunch, lepas makan tengah hari kan, lepas tu dia terus solat tau. Dia tak nampak pun dia ambil semayang. So, boleh ke kalau tak ambil semayang? Memang tak boleh solat? lah. Memang tak boleh, Iqmal. Tapi, betul ke kita pasti dia tak ada wuduk? Mungkin dia dah ambil wuduk masa solat duha. Dia solat duha pukul 10 dan dia tak batal. Mungkin. Tak, ni dia lepas lunch, dia basuh-basuh tangan, lepas tu terus sembahyang. So macam, saya betul-betul bila dia ambil sembahyang kan? Itulah Iqmal, mungkin lah. Mungkin pukul 8 tadi dia sembahyang duha, pukul 8 pagi, pukul 10, kita tak nampak. So, Ustaz kan, sangka baik. Sangka baik. Kalau tak, kamu tanya dia lah. Tak ambil wuduk ke? Dah ambil wuduk dah tadi pukul 10. So, dia tak buat perkara yang membatalkan wuduk, sembahyang je lah. Masalah. Tak ada masalah. So, kalau solat tak ada wuduk memang tak salah. Mana-mana mazhab pun tak sah solat tanpa wuduk. Baik, lain? Soalan? Ada lagi? Soalan? Ustaz, debu tanah ni Ustaz. Kalau ditepuk dua kali dia tak amal kan. Tapi kalau diratakan ke macam ke tangan tu, diratakan kira mustakmal. Ya. Kalau tanah yang sama, tempat yang sama, ditepuk 2 kali, itu dah kira mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i, benda yang telah digunakan 2 kali untuk mengangkat hadas, itu mustakmal. Air ke, tanah ke, mustakmal. Itu mazhab Syafi'i. Tidak mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia tak ada mustakmal ni. Contoh air wuduk. Kalau kita tak ada air wuduk tu bersih lagi. Kita basuh muka kita, tangan kita, bukan tangan orang lain. Kita rasa bersih lagi. Nanti zuhur, subuh kita tak ada. Zuhur nak wuduk dengan siapa? Boleh. Mazhab Hanafi. Bukan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kan? So, bagi mazhab Hanafi, selagi walaupun kamu gunakan air itu untuk berwuduk, selagi air itu kamu nampak bersih, kan, tak keruh,
dengan kita punya kahak dan sebagainya, bukanlah kita nak buat kan. Jadi mazhab Hanafi tetap sah. Dia tak ada mustakmal. Bahkan Imam Bukhari pun kata boleh. Itu mazhab lainnya, mazhab kita tidak. Mazhab kita tak. Okey, saya rasa Ustaz kena stop dulu. Cuma Ustaz nak beritahu ya, sebab ada mesej dah masuk 10.40 ni. Ustaz janji dengan satu orang. Ni Ustaz nak beritahu da'i-da'i lah tentang program hafazannya. Azlami pun baru hantar satu makrok kan.